Assalamualaikum Siti Izawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izawati, apa kabar pagi ini? Sihat juga? Alhamdulillah, saya dan kru yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kita ni pada pagi ini telah pun berkesempatan bertanyakan sedikit perkembangan ya mengenai dengan gerai-gerai perayaan, acara dan juga aktiviti yang diadakan ya bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Waduli Abah Mulia ke-75 tahun 2021 masa ini ya. Apa yang kita ni difahamkan ni Izawati, kalau di daerah Temburong musim perayaan ini 15 sehingga 3 Ogos nanti Jabatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dilanjutkan penggunaannya ya. 6 pagi sehingga pukul Ya, tepat sekali. 12.30 malam ya. Setengah malam. Jadi ingin kita harapkan juga ya kepada orang ramai supaya mengambil peluang ini untuk sentiasa memang kita ni mengadakan gerai-gerai perayaan dan juga persembahan perayaan, namun ingin kita sarankan juga ya kepada orang ramai supaya akan sentiasa meningkatkan kewaspadaan mereka apabila di mana jua mereka berada. Itu amat penting Jadi sedikit update berkenaan dengan gerai perayaan atau pentas perayaan, di mana lokasinya, apa pengisiannya. Ya, alhamdulillah ya. Kalau pada tahun ini ianya nampak perbezaan ya kalau di daerah Temburong, kalau sebelum ini pentas perayaan diadakan di kawasan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Ya, Pekan betul. Bangar. Namun pada tahun ini ianya diadakan di kawasan Dermaga Pekan Bangar. Suasana dapat kita saksikan ya bermula pada 15 Julai, bukan saja penduduk dari daerah Temburong, malahan dari Tutong, Kuala Belait dan juga Bandar Seri Begawan juga turut serta untuk menyaksikan suasana di kawasan Pekan Bangar. Dan pada malam nanti akan diadakan ya acara pantonim yang dikendalikan oleh Jabatan Belia dan Sukan, Gabungan Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kelab Belia Permata Hijau. Wow, saya belum lagi berkesempatan untuk menyaksikan pentas perayaan daerah Temburong ini. Ya, Tapi pada tahun kalau ini, ya. kebiasaannya di Padang Kemasyarakatan tersebut, betul ya? Ya. Jadi macam mana Ya, betul. suasananya tahun ini? Pada tahun ini di kawasan Dermaga. Kawasan dermaga ya. Kalau sebelum-sebelumnya di Padang Kemasyarakatan tersebut ya. Baik, insyaAllah ada kesempatan nanti Izawati, kami berdua, mungkin juga rakan-rakan yang lain akan cuba berkunjunglah ke daerah Temburong ini ya. Masih lama lagi tempohnya Ya, insyaAllah. dipersilakan. Baik, Izawati, bahan yang dibawakan dari daerah Temburong ni, apa perkongsian yang ingin dibuatkan? Silakan. Iya, terima kasih Wali Umul dan Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan habis kita menantikan siaran lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong. Alhamdulillah Auda keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini cerah dan apa yang kita harapkan apapun juga perancangan dan kegiatan yang akan bisa kita laksanakan mudah-mudahan akan dipermudahkan semuanya. Selamat berhujung minggu kami ucapkan kepada bis kita dan manfaatkan hujung minggu Auda dengan melakukan apapun juga kegiatan dan aktiviti yang bermanfaat. Dan jangan lupa untuk berkunjung ke daerah Temburong untuk menyaksikan gerai perayaan dan juga suasana di daerah Temburong. Dan pada malam nanti juga ingin kita kongsikan sekali lagi akan diadakan persembahan malam perayaan Tausyih Maulid Gabungan Jabatan Belia dan Sukan, Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kelab Belia Permata Hijau bertempat di pentas Dermaga Pekan Bangar daerah Temburong. Jadi Auda jangan lupa untuk berkunjung ke daerah Temburong untuk menyaksikan sendiri suasana malam di Pekan Bangar. Baiklah Auda, seterusnya apa kata kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan mengenai dengan kuih cacah. Kita saksikan bersama. Kuih Melayu yang merupakan tradisi nenek moyang kita sudah semakin dilupakan. Malah sesetengah warga negara, terutama generasi remaja, tidak tahu langsung kewujudannya di negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Auda bertemu kita lagi untuk keluarannya pada kali ini. Jika sebelum ini kami pernah membuat pendekatan ya mengenai dengan kuih-kuih tradisi yang ada pada ketika ini yang masih lagi dikekalkan untuk buah. Kalau sebelum ini pernah mengongsikan kuih rangin, kuih gatas, kuih
Jelak lambai, kuih koci. Pam serabai. Banyak sudah. Daripada kali ini kita ni masih lagi mengekalkan untuk mengongsikan bersama dengan Auda mengenai dengan kuih tradisi pada kali ini. Kuih apa tu, Bu? Kuih cacah. Kuih Kuih cacah. Jiran kita ni manggil kuih loyang. Ya kena panggil kuih cacah. Kalau negara jiran memanggil kuih loyang. Kenapa ya kena panggil cacah? Kenapa kena panggil loyang? Sama-sama kita ikuti. Okey, Bu, apa saja bahan-bahannya ni? Bahan-bahannya 200 gram tepung beras, gula, ini 1/3 cawannya. Kalau yang ini Keenakan kuih warisan tradisi sememangnya begitu mendapat tempat di hati para penggemarnya. Tidak kira golongan tua, muda maupun kanak-kanak pada suatu masa dulu. Kini semua yang diwarisi di zaman nenek moyang kita sudah hampir pupus dan ada sesetengahnya sudah tenggelam di telan zaman. Kuih cacah atau juga dikenali sebagai kuih ros, kuih goyang merupakan sejenis kuih tradisi yang diperbuat dari tepung beras yang digoreng di dalam minyak masak. Kuih ini dinamakan kuih goyang kerana selepas acuannya dicelup dalam adunan tepung cair, kuih ini dicelup ke dalam minyak yang panas dan digoyang-goyangkan agar ianya tanggal daripada acuan. Nama ros pula kerana bentuk menyerupai bunga. Warna asal kuih ini adalah keperang-perangan. Kuih ini mempunyai tekstur yang rangup dan rasa sedikit manis. Kuih ini diperbuat daripada tepung beras, pelanta, garam, santan, gula dan telur. Rasanya yang sedap serta masih diminati bagi golongan orang lama. Menurut Dayang Fatimah binti Haji Gani, merupakan salah seorang peniaga kecil-kecilan sepenuh masa yang masih bertahan dalam memperjuangkan penjualan kuih tradisi Melayu kita, walaupun kuih seumpamanya semakin tenggelam dengan kewujudan kuih moden yang menjadi pilihan ramai. hari ini saya akan menunjukkan cara membuat kuih loyang ataupun orang kata di Brunei kuih cacah. Kalau di Brunei kuih cacah sebabnya acuannya tu main cacahkan arah tapung bencuhan itu bah. Kalau di Malaysia lain sebutannya kuih loyang ataupun kuih ros. Macam ros tak? Ikut bunganya tu lah, kadang-kadang bunganya macam-macam, ada yang bentuk ros juga. Tapi kalau kita sendiri ada apa kan? Merupakan kuih tradisi ataupun kuih apa? Biasanya dulu orang Brunei kena buatkan campur ni kalau masa berdikir makan-makan. Acuannya saya beli di Kuala Lumpur. Patah sudah tu? Betah sudah. Berapa kali balik dari yang baik rakat saja. Tapi kenapa ia boleh rakat tu? Entah. Tapi yang baiknya ini sudah dapat dituakan di sama minyak. Dirandam? Randam sama minyak, menyimpannya itu. Macam sebelum memakai itu ataupun selepas memakai? Selepas memakai sama minyak. Lepas basuh dikeringkan sama minyak. Jadi apa saja bahan-bahan kan membuat kuih cacah ini? Bahan-bahannya tepung beras, telur, gula, santan. Dan kalau suka taruh garam sikit dan pelanta sikit. Itu saja. Kalau anda dibagi pelanta boleh juga? Boleh juga. Kalau orang dulu mana dia mana pelanta tu. Bagaimana tergeluring juga. Jadi macam mana tu proses seterusnya? Dibanculah semua, digawa semua sekali. Sama ada di blender atau dipukul. Kalau kita suka berblender? Berblender lah, mana yang ada lah. Kalau tidak rumah orang dah berblender, pukul saja. Mau tu kambang juga. Tapi apa? Ia ditunggu kambang tu? Tidak payah, tahankan sekejap lah saja. Lepas sekejap saja menahankan itu supaya mesra. Lepas itu dia apa? Dia dipanaskan minyak. Acuannya tu dipanaskan dalam minyak yang panas satu. Sudah tu baru dicacahkan arah adunan tadi tu. Lepas tu celupkan balik ke kuali tu, digoyang-goyangkan sampai tanggal goyang. Tapi ini macam inilah siapa di mana kita belajar lah. Sebenarnya tidak pernah belajar tu, melihat saja. Melihat orang membuat pun dari YouTube. Tidak ada juga. Tidak. Soalnya dalam YouTube dilihat pun lain orang lain resipinya bah. Kadang takut indah menjadi ya. Takut indah menjadi. Jadi ini kira macam resipi kita sendiri. Sudah saya cuba semalam lah. Baru juga kita mencuba. Lama sudah berapa tahun sudah tidak pernah mencuba pasal acuan itu lakat bah. Tidak mau jadi. Ini ada
kita membuat balik lah tu. Jadinya macam kalau macam yang kita buat tu, berapa lurehnya tu? Banyak jadinya tu. Oh, Dan 50 biji pun lebih tu. Kalau dah dalam 200 gram itu banyak jadinya. Jangan membantu banyak, anda tersiapkan kalau seorang diri. Jangan terbuat banyak. tapi macam kalau sudah dibancuh tu dia dapat ditahankan untuk esok. Enggak. Takut masam bah. Mesti macam sekali bancuh tu. Untuk dimasak sampai habis. dihabiskan. Jadi anulah tu macam pakar lah kita buat dalam macam makanan tradisi macam tu. Tapi macam selalunya macam kalau orang kan membuat tempahan, macam mana membukakan kita jual? Nantilah kalau sudah menjadi ni bolehlah acuannya sudah baik atau dulu tu acuan mau baik, mau. Selalunya kalau orang penjual berapa tu kita? Barangkali dalam sering kita tu dalam 10 biji cantik. Ikut besarnya juga baik. Ya ada acuan besar, ada acuan damin. Yang akan kita tunjukkan itu? Satu acuan macam bintang itu satu acuan besar. Jadi macam kalau ada orang macam kan mau belajar membuat, macam mungkin kita juga pernah menjadi guru kelas. Lama sudah. Tahun 70-an pernah, 80-an pernah, 90-an pernah, tahun 2000 lebih pernah. Menjadi Guru 9 mengajar urusan rumah tangga di kampung-kampung, di balai raya. Kemudian mengajar di orang yang dapat bantuan Jabatan Pembangunan Masyarakat. Ibu-ibu tunggal apa tu. mengajar kita juga. Mengajar. Tapi kalau sekiranya ada lagi mungkin kita mau lagi kali macam makan belajar macam mana? Bolehlah kalau dia orang bahasa untuk belajar. Sayang je ilmu tu Untuk dikongsikanlah sama anak-anak muda kalangannya. Macam selalunya kalau kita sendiri ilmu yang kita pandai itu kita ajarkan kepada siapa saja mungkin ada anak kita. Ada murid-murid yang pernah belajar itu antar pakai WhatsApp. Kongsikanlah apa yang anu petua-petua apa itu. Kuih cacah bukanlah kuih yang mudah dibuat. Walaupun bahan-bahannya cukup mudah, namun cabarannya apabila menggoreng, kadang-kadang menjadi dan kadang-kadang tidak menjadi. Ianya bergantung kepada adunan dan jenis tepung yang digunakan. Alhamdulillah, itu dia tadi pendekatan kita mengenai dengan kuih cacah. Ada juga yang memanggil kuih loyang ataupun dengan bentuknya macam ros itu, ia juga ada yang memanggil kuih ros. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pendekatan kita mengenai dengan kuih tradisi ini akan dapat memberitahu lagi kepada generasi baru yang ini namanya kuih cacah. Ada juga yang memanggil kuih loyang. Jadi dari proses awal, cara-cara memproses dari awal, pembuatan dari awal, dari menggoreng dan juga setelah ianya siap, sebenarnya walaupun kita lihat ianya simple saja bahan-bahannya, namun ada juga cabaran ketika untuk kan menggoreng tu bah. Macam mesti juga dirandam dulu yang acuannya tu panas, salah juga. Kalau dah panas, salah juga. Banyak cabaran sebetulnya. Mudah-mudahan dengan adanya pendekatan itu akan dapat lagi memberikan manfaat kepada kita bersama. Jadi kepada bis kita di luar sana yang mungkin ada berkeinginan untuk mencoba, selamat mencoba kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.